Alright, okay. Assalamualaikum. Alright, sila buka kamera anda. Sila buka kamera anda. Mari kita tengok siapa yang kena. Mari kita tengok siapa parking pagi ni. Jabbar okey, Jabbar? Siap apa siap? Siap lagi mana? Alright. Hello. Alright, it's okay. Alright. Azim atau Azim? Muhammad mana Muhammad? Muhammad. Mana? Oh, Muhammad ada. Okay, alright. Okay, alright. Okay, kita continue. Untuk kelas kita hari ni. Macam saya bagi tahu hari Selasa hari tu lepas yang kita belajar lampu tu. Okay, hari ni kita nak tengok sikit lah pasal video editing untuk you guys punya apps lah. Okay. So, sebelum kita continue, sebenarnya dalam kita punya syllabus patutnya you guys akan belajar video editing dalam bentuk desktop. Okay, so dalam desktop, jikalau kita berada dekat college lah. Jikalau kita berada dekat college, akan ada dua video editing yang kita akan belajar. Yang pertama adalah iMovie. iMovie sebab apa? Kita menggunakan iMac dekat kampus. So, kita akan belajar iMovie dahulu. iMovie ni dia boleh kategorikan sebagai pre software sebelum kita pergi ke yang pro punya software. Okay, tahu pre software? Maksudnya software yang memang digunakan untuk pra dahulu sebelum kita pergi yang ke professional punya software. Okay. Tapi selalunya untuk yang a newcomers memang kita cadangkan you guys menggunakan iMovie sebab iMovie memang senang. Start dia senang, dia fast cut, direct potong and very easy untuk kita gunalah. Okay. So the first one adalah iMovie. Okay. Yang kedua, selepas kita dah menggunakan iMovie, kita akan menggunakan Final Cut Pro. Okay. Okay, Final Cut Pro tu adalah satu software pro punya version berbanding dengan iMovie lah. Kalau kedua-dua tu kalau kita comparekan, dia memang sama, interface dia pun hampir sama. Cuma capability untuk setiap satu software tu dia agak beza sikit lah. Okay. Ada mungkin benda yang boleh dibuat dekat dalam Final Cut Pro tidak boleh dibuat kat dalam iMovie. Okay. Tapi selalunya let's say if you go for professional punya level, you guys dah kena start go on professional punya software lah. Okay. So, iMovie ni best dia iMovie ni. Ni kita cerita pasal desktop dulu sebelum kita pergi ke PC. Okay. Kita cerita pasal desktop. iMovie ni best iMovie ni sebab iMovie ni satu dia free. Every single each user, Mac user yang beli iPhone, yang beli iPad, yang beli iMac, yang beli Mac Pro, you guys dapat iMovie ni secara percuma. There's no paid at all. Okay. Zaman saya pakai iMac dulu je kena bayar. Tapi sekarang ni dia bagi semua for free. Even though siapa yang pakai iPhone 6 dan 6S dan ke atas, you guys akan dapat iMovie for free. Okay. So yang the rest tu, kalau you guys yang bawah tu iPhone 6 tak boleh, tak support. Dia hanya support iPhone 6S dan ke atas saja. Okay. So you guys dapat for free. Itu bagusnya iMovie manakala jikalau kita tengok pada kita punya Final Cut Pro, okay, Final Cut Pro is a pro punya version, pro apps punya version yang di mana harga Final Cut Pro, satu Final Cut Pro harga dia adalah 1,400. 1,400 ringgit untuk satu apps tu lah. Alright, okay. If kalau tak silap saya, kita try to cari jap. Tengok current price, kok dia ada jual yang 999 kan. Okay. Hari ni kita ada offer. Kita ada offer iaitu Final Cut Pro berharga 1,299.
Murah 100, dia murah 100. Okey lah tu murah 100. Okey. Itu adalah Final Cut Pro dan juga iMovie. Okey. Siapa yang menggunakan iMac ataupun menggunakan MacBook Pro, memang disuggest lah untuk pakai that kind of punya aplikasi. Okey. How about a PC punya user? Okey. Sebab untuk pengetahuan you guys, Apple ni dia memang terkenal dengan a software punya combination dengan dia punya hardware. Maksudnya Apple keluarkan hardware dia, dia boleh optimize dengan software. That's why dia tak ada kita panggil sebagai lag. Dia menjadi apa, sistem yang senang untuk orang buat graphical, senang untuk orang nak buat video editing, senang untuk orang nak buat more on kepada graphical punya things lah, kreatif punya area. Okay, sebab dia boleh optimize software dan juga hardware. Maksudnya kalau hardware dia pakai iMac dengan ada graphic card, GeForce dan sebagainya, so dia optimize dengan dia punya software. Okey, sekarang ni macam mana PC punya user? Sir, kita orang PC punya user ni nak pakai macam mana, sir? Okey. So, PC punya user okey, siapa ada pakai PC, maybe you guys boleh dengar lah. So, you guys boleh try out. Okey. Untuk PC punya user, kita ada pelbagai jenis software yang you guys boleh pakai. Okey. So, salah satu dia adalah dikenali sebagai kalau free punya version Kalau free punya version, you guys boleh cuba tengok Quick. Quick. Quick by GoPro. Itu Quick by GoPro Okay. Dekat Quick by GoPro, you guys boleh download for free. You guys boleh pergi ke www.gopro.com. You guys tahu, pergi kat download dan you guys boleh download dan you guys boleh try out. Benda tu free dan tak payah bayar. Dia memang a very linear punya software editing, video editing. You guys masuk, potong-potong kad, bubur sound, potong-potong-potong, bubur text, potong-potong, export. That's it. Itu je you guys boleh buat. Okay? A very basic. Tapi it's a good software. Okay? So one of it adalah Quick. You guys boleh try out lah kalau yang untuk free punya version. Another, kalau software juga untuk desktop, ada student mencadangkan untuk you guys cuba try out satu software ni dikenali sebagai Filmora. Saya tak tahu kau ada yang quite familiar buat Filmora. Selalu sekarang Filmora ni dia ada dua version satu phone punya version, satu adalah desktop punya version. So desktop punya version ni dia berbeza sikit dengan phone lah. Sebab desktop punya version ni dia ada extra sikit yang you guys boleh add on, tambah dan sebagainya. Okay. Tetapi Filmora ni dia memang datang dengan free punya version. Tetapi you guys recommend lah untuk upgrade ataupun subscribe ke something like that untuk you guys dapat a better punya extension untuk software tu. Kalau you guys ambil yang free punya, you guys boleh edit. Dia tak ada watermark tau. Dekat dalam Filmora, dia tak ada watermark. You guys boleh edit, you guys boleh potong. Cuma ada 2-3 benda yang you guys tak boleh nak buat. Yang untuk macam kita nak jadikan pro version, ada 2-3 benda you guys tak boleh buat. So disarankan untuk subscribe, okay? Untuk Filmora. Alright, okay? So satu lagi software free yang mungkin you guys boleh cuba untuk PC punya version adalah, kalau tak silap saya, you guys boleh cuba download Sony Vegas. Siapa yang tahu Sony Vegas, you guys cuba download Sony Vegas. Sony Vegas adalah one of the most common software lah. Kebanyakannya pro user pun ada guna Sony Vegas. Okay, you guys try. Itu adalah 3. Basic, simple, senang you guys nak tu lah. Okay, tapi the most common adalah orang menggunakan Filmora. Okay. Itu kalau PC punya user. Untuk newbies yang baru nak masuk dalam editing Alright. Okay. So kalau kita tengok kepada pro version untuk PC pro version untuk PC. Okay. The most common pro version untuk PC yang selalu orang pakai nowadays dan juga dekat dalam industri orang pakai adalah Adobe Premiere Pro. Okay. Saya rasa you guys pun quite familiar dengan Adobe Premiere Pro tu kan. Okay.
Adobe Premiere Pro ni you guys boleh dapat kat dalam Adobe Creative Suite. Dalam tu memang dah ada built-in sekali. You guys beli tu dan you guys download, you guys boleh pakai lah. Okay. Dan Adobe Premiere Pro sekarang ni adalah menjadi satu software yang kita panggil sebagai a very good software sebab dia cross-platform. Cross-platform maksudnya you guys boleh buat dekat PC. Dalam masa yang sama, you guys boleh buka dekat iMac, sambung balik ke JU. File yang sama, benda yang sama. Tapi yang penting syaratnya apabila you guys nak buat cross platform, kata you ada PC, sebelah ni ada Mac. PC you lagging kejap, you nak tukar kepada Mac, boleh, you transfer all the file. You guys boleh buat. Yang penting dia punya version of the software mesti sama. Dia tak boleh beza. Kalau macam for example version ni adalah version 1.3.5, yang sebelah sini pun kena version 1.3.5. Baru dia boleh cross platform. Tapi bagusnya ramai orang sekarang ni pun dah start tukar kepada Adobe Premiere Pro CC sebab ada banyak benda lah kita boleh buat. Okay. So the first one adalah Adobe Premiere Pro CC. You guys boleh try out benda ni. Okay. Yang kedua kita ada Adobe After Effects. Okay. So Adobe After Effects ni ada orang kata, "Sir, Adobe After Effects ni bukan untuk buat effects ke? Kita nak bubur tu, nak bubur meletup-meletup lah dan sebagainya kan?" Okay. Sebenarnya nama pun Adobe After Effects, kita buat effects kan. Okay. Sebenarnya dalam Adobe After Effects tu kita boleh edit video juga. Sama macam sama juga macam Adobe Premiere Pro. Cuma bezanya jikalau kita punya filem daripada awal-awal kita plan untuk ada effects, so better kita terus edit dalam After Effects. Tak payah kita edit dalam Premiere Pro, lepas tu kita nak transfer masuk After Effects. So dia akan jadi dua kerja. So kita buat satu je. So kita terus pilih After Effects, kita edit dalam After Effects, kita bubuh effects dan kita export. Dia benda dia sama, flow dia semua sama. Okay. Right. Yang ketiga, satu lagi adalah you guys boleh cuba try out download. Ini free Yang tadi dua tu berbayar tau. Adobe Premiere Pro dengan Adobe After Effects ni you guys kena bayar. Okay. Dan sistem pembayaran sekarang ni dia bukan one off. Dia adalah subscribe. You have to subscribe. Okay. Dan satu lagi software yang boleh you guys download untuk PC, you guys boleh cuba try DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ni adalah satu software editing professional, very very professional punya level. Saya bagi tahu. Okay. DaVinci Resolve ni adalah satu software professional editing punya level yang di mana kebanyakan filem dalam industri sekarang ni menggunakan DaVinci Resolve untuk edit. Dan dia punya features yang main yang diorang terapkan dekat dalam DaVinci Resolve ni adalah film coloring ataupun coloring. Dalam filem sebenarnya bila kita shoot menggunakan kamera filem, gambar tu dia menjadi flat, kosong. Dia tak ada warna, bukanlah kata tak ada warna sangat, tapi dia jadi flat, dia nampak macam pudar. So kita akan ambil footage tu, kita masukkan dalam software tu kita akan recolor balik, kita akan buat coloring balik. Itu features dalam DaVinci Resolve. Dan DaVinci Resolve ni dia bagi awak free. Awak tak payah bayar, awak boleh download for free dan awak boleh guna. Itu yang bagusnya DaVinci Resolve ni. Dia mahal-mahal pun, barang-barang kalau tengok kamera dia mahal. Kamera dia 6,000, 7,000 barang. Tapi software dia bagi for free. Dan software dia memang bagus. Saya tak tipu. Software dia memang bagus. Saya dah try. You guys boleh try DaVinci Resolve. Okay. So itu adalah software-software yang saya recommend lah. Siapa yang menggunakan PC untuk edit, you guys boleh try those software. Tadi kita ada Filmora, kita ada Quick. Okay. Lepas tu kita ada Sony Vegas. Lepas tu kalau bayar punya, kita ada Adobe Premiere Pro. Lepas tu kita ada After Effects, Adobe After Effects dan juga DaVinci Resolve. Okay? Boleh? Boleh guys? Okay. Itu adalah untuk PC punya version lah. Alright. Okay. Sekarang ni disebabkan kita berada di situasi PKP. Ada yang cakap ada PC, ada yang tak cakap tak ada PC dan sebagainya. So nak tak nak saya kena involvekan you guys juga dengan apps. Apps yang di mana kita akan cuba edit menggunakan telefon lah, telefon bimbit. Right, okay. So ada few software yang you guys boleh gunakan untuk edit dalam you guys punya phone. Okay. So kejap saya akan bagi you guys recommended how to edit menggunakan kita punya phone.
Kejap Saya ada satu video ni saya nak tunjuk dengan awak. Okey. Lepas kita tengok video ni kita buat discussion sikit berkenaan dengan kita punya ni. Right. Okey, nampak tak? Ada tak? Okey, tengok ni dulu
Alright. Okay. Okay, itu dia bagi tahu sikit tentang 5 software yang sorry 5 software pula. 5 apps yang you guys boleh try untuk download dan install kat you guys punya phone. Itu adalah untuk Android untuk Android sahaja. Alright. Ni apa di mesin ni Zul beberapa kali tidur. Oh, dia angguk-angguk tu. Alright. Yeah. Okay. Macam for example dalam phone saya dah install yang ni. Saya dah install yang nombor 2 tu, iaitu KineMaster. Okay. Dalam phone saya dah install KineMaster yang warna oranye tu. So kalau you guys pergi dekat KineMaster, okay, so ni dia punya apps je. Okay, you guys boleh install. Kita balik So dia akan memang keluar iklan lah. So dah keluar iklan, you guys tekan je dekat atas ni, dia akan terus masuk ke KineMaster. Okay, ni dia punya aplikasi dia lah untuk you guys go through. Okay, kenapa saya lebih prefer pada KineMaster ni adalah sebab apa? Dia ada premium, tapi jangan ambil premium lah. Okay. So dia akan terus bagi that kind of punya interface. Memang interface dia senang untuk awak nak buat dan senang untuk awak nak edit. Okay. Sebab dia kata, for example, saya tunjuk kita klik yang ni. Lepas tu kita boleh pilih kita nak size apa. Nak menegak ke untuk Instagram, nak buat melintang untuk kita punya video lah. Kalau yang ni adalah untuk video biasa, ini adalah tegak untuk Instagram dan ini adalah untuk video standard lah yang 16:9. So bila klik pada 16:9, okay, dia terus keluar this kind of punya interface. Kalau nampak yang atas banyak-banyak video tu, itu video semua dalam saya punya gallery. Okay. So ambil terus edit dan terus buat. Interface bagus lah. Bagi saya KineMaster adalah yang saya rasa sesuai lah untuk pengguna Android. Walaupun tadi video tadi dia suggest, dia kata dia pilih Adobe Brush. Kenapa dia pilih Adobe Brush? Sebab apa dia kata? Adobe Brush ni adalah satu, dia cross platform. Kalau kita dah edit, kita boleh masuk professional punya software untuk edit dan kita boleh transfer. Okay. Secara logik lah. Bila dia cakap macam tu, reality dia betul. Tapi bila kita tengok on the real situation, adakah you guys akan rasa once you guys dah edit dalam phone, you guys nak transfer dalam PC, you guys nak edit dalam PC? Secara logik. Maybe akan ada, tapi akan kurang. Even though sendirilah, kalau you guys ada gambar sendiri pun, you guys dah edit dekat you guys punya phone, you guys transfer tak dekat PC? Tak transfer kan, kita akan settlekan habis dekat dalam kita punya phone kan. So jadi kalau macam tu, either you guys boleh ambil Adobe Brush, maintain pada Adobe Brush saja, ataupun you guys boleh try ambil lain. Ada juga lain lah, InShots. Ada satu lagi dia tak sebut, iaitu Quick. Kalau siapa pergi ke ni, sekejap you guys boleh pergi ke, you guys boleh pergi ke apps dan you guys boleh download ni. Ini adalah GoPro punya software lah, sama juga, GoPro juga, you guys boleh download. Dan dalam GoPro ni pun you guys boleh edit. So ada video, ini adalah video saya dalam saya punya ni. So you guys boleh import video dan you guys boleh start edit dekat you guys punya ni. Pilih video dan you guys start edit. Katalah for example, saya ambil satu sampel video dekat sini. Okay. Okay, so saya dah pilih satu video. Lepas tu bawah ni akan ada button untuk mana ni? Button ni untuk tekan right. So tekan right kat sini, dia terus jump. Okay, dia terus auto edit untuk saya. Okay, dia terus auto edit untuk saya. Dia akan bubuh siap-siap dalam tu. Okay, so apa yang saya boleh buat adalah, okay, ini dia punya watermark lah. Okay, terpulang you guys nak bubuh tak bubuh. Depan ni saya boleh bubuh teks. Depan ni ada teks, saya boleh edit, saya boleh bubuh teks. Lepas tu saya boleh combine. Ini adalah kita panggil sebagai linear. Maksudnya bila kita shoot video tu, kita dah susun. Lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa, lepas ni apa. Okay. Satu je yang you guys kena ingat Satu je you guys kena ingat, bila kita bermain dengan apps bila kita bermain dengan apps, ada satu biggest problem yang apps ni kurang diorang nak fokuskan. Okay, macam saya bagi tahu. Dalam desktop kita ada skrin yang besar.
kita ada skrin besar Kita ada 13 inci, 21 inci, okey. Bila kita ada skrin besar, kita ada banyak space. Bila kita ada banyak space, kita boleh buat multiple layer untuk edit kita punya video. Problem yang ada pada kita punya telefon, kita punya phone saiz kecil skrin. Bila saiz kecil, kita tak boleh buat multiple layer. Kita kena buat satu layer sahaja. Jadi maksudnya saya tak boleh stack video satu, bawah dia adalah video dua. Ada tadi, memang ada software yang boleh buat, tapi susah. Tapi siapa yang menggunakan iMovie? Kalau siapa menggunakan iPhone ataupun iPad, dalam iPhone dan iPad ada movie. iMovie dia boleh buat stack. Tapi dia stack maksimum dua je. Dua video saja, dia tak boleh lebih daripada tu. Okay. Itu dalam iMovie dan juga iPad. Alright, okay. Boleh? Semua boleh? Boleh Alright, okay. Okay, satu lagi. Sekejap Assalamualaikum. Okay, sekejap satu lagi. So, maybe tadi bahasa Inggeris ada orang yang kurang memahami. So, kali ni kita cuba tengok yang bahasa Melayu pula. Okay. Nampak comel molek gitu. Hmm. Apa dia sebut tadi? Apa dia sebut tadi? Ya. Shh. Diam. Sekejap. Kita dengar betul-betul cakap apa. Filem Morogo. Betul lah ejaan dia? Filem Morogo. Betul lah. Bukanlah. Dia ejaan dia sepatutnya Flimmorago. Flimmorago. Ah. Ah. Flimmorago. Ni filem Morogo. Okey, tengok dulu. Tak tahulah, mungkin kot. Ha? Hmm. Nak dengar tu, hampa. Apa disebut? Elok.
Oh, orang Kedah, orang Kedah. Alright. Macam saja apa? Okay, so tadi kita dah tengok review daripada somebody yang daripada overseas, and then kita ada tengok review somebody yang daripada Wiser, daripada Malaysia sendiri. So kalau tengok software yang dia bagi pun tak jauh, sama. Dia bagi InShot, dia bagi KineMaster. Okay, so you guys boleh decide lah. Macam saya beritahu lah, kenapa saya install KineMaster dalam saya punya phone. Sebab KineMaster tu dia punya platform dia sama macam professional video editing punya software. Sebab saya dah biasa edit pakai software video editing, jadi perlukan macam professional punya level lah. Okay, cuma bezanya antara setiap software tu adalah nilai harga yang kita kena bayar apabila kita nak subscribe. Tapi kalau kita tengokkan apa yang dia bagi tahu tadi untuk KineMaster tu, jikalau you guys subscribe, okay, dia akan bagi lebih extra itemize dekat dalam kita punya library lah. Lagu banyak, kita ada adjust dan sebagainya. Tapi secara logiknya, kalau macam saya lah, bila saya nak subscribe tu, saya fikir dia terlampau mahal, RM22. Sebab dalam sebulan tu saya edit satu video je, saya tak edit 2-3 video. So saya tak sempat pun nak tengok scroll sampai 1000-2000 lagu untuk saya nak cari kan. Alright, okay. So it's up to you guys. You guys nak pilih yang mana. Okay. Sekarang ni, untuk you guys punya final project, sebelum kita proceed the next step, saya rasa semua orang most likely dah hantar you guys punya proposal, dan memang saya dah reply. Siapa yang belum hantar tu boleh hantar lagi, tak ada masalah. Okay, for those yang dah hantar tu, okay, you guys dah boleh start plan you guys punya storyboard, you guys punya shot, you guys macam mana. Dalam masa yang sama, saya minta untuk you guys cari software. Antara yang 5 software tu lah, tak payah cari software lain. Antara 5 software tu, you guys download dekat you guys punya phone. You guys cuba try satu persatu, yang mana sesuai untuk you guys. Sebab there's no restriction You guys boleh pilih apa-apa software untuk you guys edit menggunakan apps yang ada lah. Okay, Tapi cari cari yang orang kata apa, yang senang untuk awak edit. Okey, sebab apa, kenapa saya kata senang? Sebab ada orang yang mempunyai telefon yang tak mempunyai capability untuk edit lama. So dia kena pakai software ringan. Ada setengah orang yang dia ada RAM dia sampai 8 gig, 10 gig telefon dia. So dia boleh pakai software yang heavy sikit. So ikut capability telefon masing-masing. Alright, okey, boleh? Alright, okay. Saya bagi you guys masa untuk you guys try out dekat software macam mana. Nanti minggu depan hari Selasa, saya akan bagi you sedikit task untuk you guys edit dalam you guys punya software, dan you guys submit macam sama macam kita buat yang kita punya GarageBand hari tu. GarageBand pula. Yang kita punya apa tu? BandLab. Remember the BandLab tu? Benda yang sama. Nanti saya akan bagi you guys task. Untuk yang hari ni sampai you guys punya minggu depan tadi, you guys download, cuba try out dulu benda tu. Alright? Okay? Boleh guys? Alright, okay. So far ada soalan tak? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Ada. Dia okay, untuk final project digalakkan untuk supaya tidak ada watermark. Cuba cari yang tidak ada watermark.
Tak tak. Saya bagi option. Tadi kan mula-mula kita belajar PC. So siapa yang ada PC, yang rasa boleh edit menggunakan PC, you guys boleh edit guna PC, tak ada masalah. Tapi siapa yang tak ada PC, yang nak kena pakai mobile, so saya bagi suggestion untuk mobile. So which one yang you guys rasa you guys senang, you guys boleh pakai, tak ada masalah. Macam tadi Flimorago. Flimorago, you guys ada dua. Dia ada Flimora, lepas tu ada Flimorago. Okey, Flame Morago dengan Kai Master. Okey. Okey, Flame Morago dia ada dua version. Satu PC punya version, satu apps punya version. So jadi kalau you guys rasa you guys nak pakai apps dengan PC, terpulang. Mana-mana you guys boleh, tak ada masalah. Alright, okey. Ikut mana-mana pun boleh, tak menjadi masalah. Okey. Boleh. Iden mana Iden? Ada, ada Iden. Ah. Okey, ada soalan? Berkaitan dengan kita punya software. Tak apa. Tak apa, yang untuk the first time ni you guys try out dulu. Siapa nak pakai PC, you guys boleh install PC punya version. Ada. Macam saya bagi tahu, dekat dalam PC saya ada install Filmora je. Sebab bagi saya Filmora memang senang. Senang, cepat, render pun cepat, spec tak pakai tinggi. Dia punya yang penting dalam PC rendering time. Maksudnya dia proses tu cepat ke tak cepat, itu yang paling penting. There was no point you install yang pro punya version tapi rendering time ambil 4 hari. Okay. Filmorago memang cepat. Kalau macam for example you ada 5 minit punya video, you nak render untuk full HD 1080 times 1920, dia akan ambil masa 5 minit juga. Ada setengah software you nak edit video 5 minit tapi dia ambil masa render setengah jam. So rugi masa dekat situ. Cuba cari software yang lebih senang. Alright, okay? Right, okay, tak apa. You guys balik, try out install dulu dan sebagainya dan cuba edit sikit. Siapa yang pakai iMac ataupun MacBook Pro, you guys boleh menggunakan iMovie. Siapa yang pakai PC, cuba download Filmorago ataupun software-software yang lain yang you guys senang untuk you guys edit. Nanti minggu depan, hari Selasa, saya akan bagi you guys task untuk you guys edit, shoot video, edit. Lepas tu kita akan submit you guys punya video tu dalam kita punya kelas nanti later on. Alright, okay, boleh? Alright. Okay, ada soalan? T, okay? Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa, itu saja untuk kelas kita pagi ni. Thank you guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Kejap lagi saya send kat dalam Google Classroom. Ah. Alright. Thank you guys. Thank you guys. You you kena keluar dulu sebab saya buat video, saya buat screen recording. You guys kena keluar. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Ni tidur Fakrul Amir dengan Edrin.